Yang pertama, berbual-bual. Apakah imbuhan di situ? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar dalam slot bijak tata bahasa. Tajuk yang akan cikgu sentuh ialah kata ganda berimbuhan. Siapa tahu apa itu kata ganda berimbuhan? Jom kita belajar. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberikan imbuhan pada yang pertama imbuhan awalan, yang kedua imbuhan akhiran, yang ketiga imbuhan pada apitan dan juga imbuhan sisipan. Boleh murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, jom kita kenal apa itu kata ganda imbuhan awalan. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, berbual-bual. Apakah imbuhan di situ? Ya, betul. Ber. B-E-R. Yang kedua, contohnya ialah berkelip-kelip. Imbuhan awalannya ialah betul. Ber. Contoh yang seterusnya ialah mencari-cari. Apakah imbuhannya? Anda memang bijak, iaitu men. Manakala yang seterusnya ialah teragak-agak. Apakah imbuhannya? Pandai, ter. Contoh seterusnya ialah tolak-menolak. Apakah imbuhannya? Pandai, me. Contoh yang seterusnya ialah jahit-menjahit. Apakah imbuhan awalannya? Pandai, men. Mari kita lihat contoh bagi ayat yang menggunakan kata ganda imbuhan awalan. Mari kita baca. Aminah suka berangan-angan. Boleh nampak murid-murid? Imbuhan awalan yang digunakan ialah ber dan kata gandanya ialah berangan-angan. Baiklah, sekarang kita kenal kata ganda imbuhan akhiran. Siapa tahu apa itu kata ganda imbuhan akhiran? Jom kita lihat contohnya. Yang pertama, iaitu buah-buahan. Apakah imbuhan akhirannya? Pandai, an. Contoh yang seterusnya ialah bau-bauan. Apakah imbuhannya? Anda memang bijak. Tetap juga an. Yang ketiga, contohnya harum-haruman. Apakah imbuhannya? Pandai, an. Manakala contoh yang seterusnya ialah kecil-kecilan. Kata ganda imbuhan akhiran iaitu an juga. Seterusnya ialah rupa-rupanya. Apakah kata ganda imbuhan akhiran di situ? Rupa-rupanya. Apakah imbuhannya? Imbuhannya ialah nya. Contoh seterusnya iaitu tanya-tanyakan. Apakah imbuhannya? Pandai, kan. Jadi, mari kita lihat contoh bagi ayat yang menggunakan kata ganda imbuhan akhiran. Jom kita baca. Maria memakai bau-bauan. Ayat ini menggunakan kata ganda imbuhan akhiran bau-bauan. Apakah imbuhan akhirannya? Betul, an. Pandai murid-murid. Jom kita kenal kata ganda imbuhan apitan pula. Contohnya seperti berikut.
Contoh yang pertama iaitu berlari-larian. Ini ialah contoh kata ganda imbuhan apitan. Imbuhannya terletak pada awalan dan juga akhiran. Per dan juga an. Contoh yang kedua, perkataannya ialah hormat menghormati. Apakah imbuhan apitannya? Pandai, meng dan juga ai. Jadilah hormat menghormati. Contoh seterusnya ialah kata mengatai. Apakah imbuhan apitannya? Anda memang bijak. Meng dan juga ai, maka jadilah kata mengatai. Contoh yang seterusnya ialah kebiru-biruan. Anda memang bijak. Imbuhan apitannya ialah ke dan juga an. Jadilah kata ganda imbuhan apitannya kebiru-biruan. Contoh seterusnya iaitu sehari-harian. Apakah imbuhan apitannya? Anda memang bijak. Se bagi imbuhan awalan dan an bagi imbuhan akhiran, maka jadilah sehari-harian. Contoh seterusnya ialah selama-lamanya. Apakah imbuhan apitannya? Anda tentu sangat bijak. Ya, betul. Se dan juga nya menjadikan selama-lamanya. Jom kita lihat contoh yang menggunakan kata ganda imbuhan apitan pada ayatnya. Mari kita baca. Air laut berwarna kebiru-biruan. Boleh murid-murid? Anda memang bijak. Jom kita kenal kata ganda imbuhan sisipan pula. Contohnya seperti berikut. Yang pertama iaitu ketot ke metod. Apakah imbuhan sisipannya? Untuk menyatakan bahawa ini ialah kata ganda imbuhan sisipan. Ya, betul. EM. Jadilah ketot ke metod apabila perkataan ketot ditambahkan EM pada ketot. Boleh murid-murid? Bagus. Contoh yang seterusnya. Gilang gemilang. Apakah imbuhan sisipan yang digunakan? Ya, betul. EM. Jadilah perkataan kata gandanya gilang gemilang apabila EM disisipkan selepas G. Jadilah perkataan gemilang. Seterusnya, contohnya ialah jari jemari. Masih lagi menggunakan sisipan EM. Jadilah jari jemari. Contoh seterusnya ialah tali temali. Dengan sisipan, jadilah kata ganda tali temali. Contoh seterusnya ialah turun-temurun. Baik, siapa nampak? Betul. Sisipan EM dimasukkan selepas huruf T. Jadilah turun-temurun. Contoh yang terakhir bagi kata ganda imbuhan sisipan ialah tulang temulang. Masih menggunakan imbuhan sisipan? Ya, betul. EM. Jadilah perkataan kata gandanya tulang temulang yang telah disisipkan selepas huruf T. Mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata ganda imbuhan sisipan. Jom kita baca. Jari jemari Aina luka terkena pisau. Mudah? Murid-murid? Bagus. Baiklah murid-murid, apakah yang perlu kita ingat dalam kata ganda berimbuhan? Ya, kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada pelbagai kelas kata. Ada 4. Yang pertama,
kata nama. Contohnya iaitu buah-buahan dan juga daun-daunan. Contoh yang kedua iaitu kata adjektif. Contoh kata gandanya ialah besar-besaran dan juga keanak-anakan. Contoh yang ketiga, kata kerja seperti berbisik-bisik dan juga menggaru-garu. Seterusnya ialah kata keterangan. Contoh kata ganda berimbuhannya ialah habis-habisan dan juga mati-matian. Sudah faham? Anda memang bijak. Baiklah murid-murid, tip guru pada kali ini bagi kata ganda berimbuhan. Apa yang perlu murid-murid ingat seperti nombor 1. Kata saling tidak perlu bagi kata berimbuhan yang sudah membawa maksud menyaling. Mari kita lihat contoh di bawah. Sikap saling hormat menghormati perlulah sentiasa kita amalkan. Ayat ini salah kerana menggunakan perkataan saling, hormat menghormati. Saling situ dan hormat menghormati telah membawa maksud menyaling. Boleh murid-murid? Jadi ayat ini salah. Yang sebetulnya ialah sikap hormat menghormati perlulah sentiasa kita amalkan. Boleh murid-murid? Jadi ayat ini betul. Untuk murid-murid ingat, sempang yang ada pada perkataan hormat menghormati menunjukkan maksud saling. Baiklah murid-murid, tip guru yang kedua, jangan menggunakan kata berulang-ulang atau berkali-kali atau yang seerti dengan kata-kata itu apabila kata ganda berimbuhan yang hendak digunakan itu menyatakan makna berulang-ulang. Mari kita lihat contoh di bawah. Contoh yang pertama, Atuk menggaru-garu kepalanya berkali-kali. Ayat ini salah. Sebetulnya ayat seperti di bawah. Atuk menggaru-garu kepalanya. Ayat ini betul kerana tidak menyatakan makna berulang-ulang pada perkataan menggaru-garu yang membawa maksud berkali-kali. Boleh murid-murid? Jika masih kurang faham lagi, bolehlah mengulangi menonton video ini. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Cikgu mohon untuk anda klik butang like, komen dan jangan lupa subscribe channel JVJ. Terima kasih. Bye-bye.